10 hingga 30 meter dan kita luka, darah yang keluar pada tubuh tidak nampak warna merah sebab warna merah hilang dah. Macam orang rabun warna lah. Kalau dia rabun warna hijau, dia nampak hijau tu warna kekuningan. Warna hijau ni sebenarnya kalau di segi warna, kita ambil warna kuning, kita campur warna biru, dia akan jadi warna hijau. Sebab tu kadang orang nampak warna hijau jadi warna kuning. So, okay. Pada peringkat ini, warna merah hilang. Dan pada kedalaman 30 hingga 50 meter, warna pink pula hilang. Pada kedalaman 50 hingga 100 meter, warna kuning. 100 hingga 200, warna hijau. Dan di antara 200 hingga 1000, di kawasan ni dah kira gelap betul. Hanya tinggal 3 cahaya yang hilang sedikit demi sedikit, warna biru, warna ungu dan warna indigo. Selepas kedalaman 1000 meter, sudah tidak ada lagi cahaya. Sudah tidak ada lagi cahaya. Kalau tuan-tuan terlibat dalam cari gali minyak, orang yang menyelam dalam laut, terutamanya di Sabah sekarang ni, banyak sumber-sumber telaga yang kita temui di Sabah. Dan di sebelah sana, laut lepas sebelah sana, laut dalam, berbanding dengan kita di Selat Melaka ni, Selat Melaka agak cetek. Namun, untuk memasuki kedalaman 1000 meter ni, tidak ada manusia yang dihantar masuk ke sana. Mereka hanya hantar robot untuk ambil gambar. Seperti mana kita naik ke angkasa, makin tinggi kita naik, semakin tinggi tekanan. Dan kalau kita melepasi 25,000 meter tanpa sebarang kelengkapan pakaian lengkap, kita boleh mati on the spot. Demikian juga kalau kita masuk ke dalam melebihi 1000 meter, keasuhan yang agak bahaya. Ingat lagi peristiwa karamnya kapal selam tentera Indonesia. So pada kedalaman tertentu yang tekanan makin kuat, kapal selam pun boleh pecah. Tuan-tuan sekalian, apa yang saya nak gambarkan di sini, Nabi Muhammad SAW seperti mana yang kita ketahui, tidak pernah menyelam dalam laut. Nabi Muhammad dibesarkan, dilahirkan di tengah padang pasir dan dibesarkan di padang pasir. Fenomena yang ada di dalam laut tidak diketahui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu perkara yang asing. Satu perkara yang asing bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya bagaimana Nabi Muhammad boleh describe apa yang ada dalam laut ini cukup precise, cukup detail. Bila kita kaji sejarah Nabi Nuh alaihissalam, kenapa pemimpin kaum Nabi Nuh ketawakan Nabi Nuh apabila melihat Nabi Nuh buat kapal? Macam mana boleh diterima akal yang sehat seorang buat kapal di tengah padang pasir? Sebab tu orang ketawakan. Benda yang tak masuk akal. Dan tuan-tuan sekalian, kapal yang Nabi Nuh buat ni bukan kapal kecil-kecil. Kapal yang besar saiznya. Quran tidak menjelaskan berapa saiz kapal ni, tapi tafsiran Bible jelaskan agak detail. Saiz kapal Nabi Nuh yang lebih kurang 6 kali padang bola sepak. Kita nak pusing 2 kali padang bola sepak ni pun dah mengah dah. Ni 6 kali, tuan-tuan bayangkan. Macam mana susahnya Nabi Nuh nak buat kapal. Dalam keadaan bukan hanya Nabi Nuh yang Allah perintahkan buat kapal, bukan hanya orang ramai tak tahu tentang kapal, Nabi Nuh yang Allah perintahkan buat kapal pun tak tahu nak buat kapal. Sebab tu Allah beritahu wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Wahai Nabi Nuh, buatlah kapal ikut guidance, ikut panduan kami dan tunjuk ajar kami. Yusuf Ali dalam menafsirkan ayat ini menyatakan bahawa Allah perintahkan Nabi Nuh alaihissalam buat kapal under our supervision, di atas guidance, panduan, petunjuk yang Allah berikan macam mana nak buat kapal. Allah menghantar malaikat mengajar Nabi Nuh macam ni cara nak buat kapal, ni cara nak buat kapal. Dalam keadaan satu benda yang agak baru masyarakat di tengah padang pasir. Cuba tuan-tuan bayangkan dengan saiz kapal yang begitu besar, dan pada zaman Nabi Nuh tak ada peralatan untuk bawa kapal ke laut. Kalau dah siap, macam mana nak bawa ke laut? Itu satu lagi isu yang besar kan? Buat kapal di tengah laut, di tengah padang pasir satu hal. Kalau dah siap nak bawa ke laut, macam mana nak bawa? Sebab tu mereka tertawakan Nabi Nuh AS nak gambarkan benda yang asing.
Cuba bayangkan tuan-tuan suasana keadaan umat Nabi Muhammad ketika itu yang tak tahu fenomena yang ada di dalam lautan. Bagaimana Nabi Muhammad boleh mencerita suasana yang ada dalam laut. Walaupun perkara ini baru ditemui oleh Badan Samudra Amerika Syarikat, tapi fenomena yang sama, nanti saya akan tunjukkan gambar yang mereka temui. Ini penjelasan lebih detail. Kalau tuan-tuan perhatikan ayat ni, penemuan ini, pada kedalaman antara 30 hingga 1000 meter, dekat situ ada lapisan kegelapan yang berbeza-beza. Gelapnya, kadar kegelapan berbeza kerana sedikit demi sedikit cahaya hilang ikut kadar kedalaman. Maksudnya di peringkat antara 30 hingga 1000 meter ini ada lapisan yang bertingkat-tingkat, lapisan kegelapan yang berbeza-beza. Kita makan kek lapis, kita makan kuih lapis, kita nampak lapisan tu, lapis-lapisannya. So, gambaran yang boleh kita ambil kat sini, di sini gambarannya hampir sama. Setiap peringkat tu ada lapisan yang berbeza-beza, kegelapannya mengikut kadar kedalaman kerana cahaya yang hilang sedikit demi sedikit mengikut kadar kedalaman. Dan keadaan yang hakikat yang ada ini, yang bahagian bawah tu adalah sepas 1000 meter. Tuan-tuan tengok yang kawasan gelap gelita bawah tu, kawasan yang gelap gelita. Kawasan inilah yang langsung tidak ada cahaya. Kawan saya ada yang bekerja bahagian cari gali minyak dan diceritakan macam mana pengalaman beliau menghantar robot ke kawasan yang agak dalam di lautan yang kat Sabah tu, yang dalam, untuk cari telaga minyak. Beliau menjelaskan bahawa memang kawasan ni kawasan yang gelap gelita. Bukan hanya gelap. Bukan hanya gelap. Di atas kawasan yang gelap tu, dia ada gelombang, lapisan ombak. Dan di antara obstacle yang mereka hadapi ialah di peringkat ini apabila tak robot kat situ nak ambil gambar, robot tidak boleh tetap sebab dia sentiasa bergoyang-goyang kerana di kawasan ini ada lapisan ombak yang besar yang membadai segala apa yang ada kat situ. Dan di atas lapisan ombak ada satu lagi lapisan ombak di atas permukaan air. So di sini ada 3 perkara yang ditekankan. Yang pertama, lapisan yang gelap gelita di bawah. Kemudian di atas lapisan yang gelap gelita ada lapisan ombak. Kemudian di atas lapisan ombak ada lagi satu lapisan ombak di permukaan air. Ini fenomena yang ditemui oleh Badan Samudra Amerika Syarikat. Dan di atas permukaan air itu ada kepulauan awan dan di atas kita nampak pancaran matahari. So ini kalau kita potong bentuk laut di lautan dalam, ya, di laut yang dalam, bukan di Selat Melaka. Selat Melaka ni tak cukup dalam. Dan fenomena yang ada ini kita boleh bagikan pada 3 zon yang berbeza. 3 zon yang berbeza. Bahagian bawah ni yang gelap gelita, yang dikenali sebagai zon gelap gelita, midnight zone. Kemudian zon yang kedua atas, kemudian peringkat sekali yang atas sekali itu zon yang terang. Okey, kita lihat zon yang atas, lapisan yang ni tuan-tuan tengok 3 lapisan ni. Saya akan jelaskan satu persatu. Lapisan yang pertama yang dikenali sebagai sunlight zone ataupun kawasan yang terang. Kawasan ini merupakan zon yang paling banyak terdapat aktiviti perikanan komersial dilakukan. Zon ini menjadi habitat haiwan yang terlindung, contohnya penyu, dan lapisan ini antara permukaan air dan juga sampailah 200 meter. Kalau tuan-tuan perhatikan di sini ni, okey, dari sini sampai sini lebih kurang 200 meter. 10 meter ke atas kawasan yang terang, masih terang lagi sebab semua cahaya boleh masuk. Namun bahagian permukaan yang even dikenali sebagai sunlight zone itu pun masih ada lagi level-level kegelapan yang berbeza. Sebab di antara 30 hingga 200 meter tu banyak yang dah cahaya hilang. Ya, kalau ingat balik tadi 10 hingga 30 warna merah, kemudian 30 hingga 50 warna pink, satu-satu hilang. Okey. Kita lihat zon yang kedua. Zon yang kedua yang dikenali sebagai twin light zone. Jazakumullah khairan. Okay. Zon senja, zon yang agak gelap.
sedikit sahaja cahaya yang boleh masuk kawasan ini dan kadar sinaran cahaya matahari akan berkurangan begitu cepat. Kawasan ini okey, jazakallahu khairan. Kawasan yang dia absorb, ni tak boleh. Kalau pakai ni dia absorb. Dia kena okey. Kawasan ni antara 200 hingga 1000 meter yang dikenali sebagai zon senja. Dan di kawasan ini cahaya hilang begitu cepat. Dan kawasan ini juga, kalau kawasan ini kawasan fotosintesis masih berlaku. Fotosintesis ni mungkin kat Semenanjung kita tak biasa sangat tentang. Kalau tuan-tuan pergi dekat Sabah, mereka ada ternak rumpai laut yang jadi ulam. Rumpai laut tu tuan-tuan cuci, makan itu je sedap. Dia rasanya memang cukup sedap. Dan banyak tempat rumpai laut tu memang ditanam, diternak, di mana proses fotosintesis banyak berlaku di sini. Tapi di sini proses fotosintesis sudah tidak berlaku sebab cahaya telah pun mula banyak hilang. Nah, proses fotosintesis memerlukan 4 elemen. Yang pertama klorofil yang ada pada tumbuhan, sama ada pada daun maupun pada batang. Batang-batang muda, batang kaktus, ataupun contohnya dragon fruit yang tak ada daun, itu batang-batangnya melakukan proses fotosintesis. Klorofil, air, karbon dioksida, yang keempat cahaya. Oleh kerana cahaya sudah tidak ada lagi di kawasan ini, maka kawasan ini yang dikenali sebagai kawasan senja sudah tidak berlaku lagi proses fotosintesis. Okey. Kita lihat zon yang ketiga. Zon yang ketiga dikenali sebagai midnight zone, zon yang gelap gelita. Kenapa dia gelap gelita? 1000 meter ke bawah sudah tidak ada lagi cahaya yang masuk. Dan tuan-tuan perhatikan di sini, ni gambar dia. 1000 meter ke bawah ni kawasan yang gelap gelita, tak ada cahaya. Dan hanya makhluk tertentu seperti tengok ikan ni yang ada cahaya sendiri, dan kebanyakan yang tinggal di sini pun bukan binatang-binatang yang keras. Dia lebih dalam bentuk macam ubur-ubur, sotong yang ada cahaya sendiri boleh tinggal kat sini. Kalau dekat daratan ni pun ada binatang yang Allah bagi cahaya sendiri. Contohnya klip-klip, klip-klip ada cahaya sendiri. Kalau tuan-tuan pergi dekat Melaka, Taman Botani, selepas tol Aikro, sebelah kanan tu ada Taman Botani. Dulu saya beberapa kali bawa pelajar ke sana, tengok kawasan kompos yang ada kat situ. Waktu malam ada fenomena yang menarik. Kompos tu kita ambil, waktu malam pada kompos itu nampak cahaya yang bergerak-gerak macam ulat. Dia bergerak, mengalir. Tapi kalau kita letak di tempat yang terang tak nampak. Cuma saya nak gambarkan gelap, dalam kawasan gelap gelita kita nampak cahaya itu bergerak. Nak gambarkan ada makhluk Allah yang bentuk demikian Allah bagi cahaya. Demikian juga kalau tuan-tuan pergi di New Zealand, di Rotorua, ada satu jenis binatang ni, dia bertelur di bumbung gua, kawasan yang gelap gelita. Telur binatang ini dia mengeluarkan cahaya dan dia menjadi satu kawasan tarikan pelancong. Ramai orang datang. Kawasan yang gelap gelita nampak macam lampu-lampu warna biru yang fenomena cukup cantik. Itu adalah telur binatang yang mengeluarkan cahaya. Nak gambarkan tuan-tuan, hampir sama fenomena di sini ni, di mana binatang-binatang di sini yang hidup di sini Allah berikan cahaya. Perhatikan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Satu perkara yang cukup menarik, cukup detail apa yang Rasulullah sebutkan kat sini, cukup detail fenomena yang ada dalam laut. Yang baru diketahui di zaman moden ini, tapi telah pun Nabi Muhammad SAW sebutkan dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Okey. Au kazulumatin. Perhatikan kat sini Allah sebutkan dan zulumat. Terjemahannya mungkin kita tak boleh nampak sangat, gelap gelita ni biasa. Tapi zulumat ni plural. Dia singular, plural dia zulumat. Maksudnya bukan hanya gelap gelita, lapisan kegelapan yang berbeza-beza. Maksudnya
bentuk kegelapan tu tak sama. Sebab tu Allah sebutkan zulumat ni dalam bentuk plural. Kalau hanya satu lapis saja, berarti satu benda yang gelap gelita, lapisan sama, tak ada beza. Tetapi bila sebut zulumat, maksudnya lapisan kegelapan yang bertingkat-tingkat, berbeza kadar kegelapannya. Subhanallah. Ayat yang cukup precise yang Allah gunakan untuk menjelaskan fenomena yang ada. Kalau kita sekadar baca terjemahan, mungkin kita tak nampak fenomena ini dengan lebih detail. Okey, au kazulumatin fi bahril lujji. Allah tak sebutkan fi bahr. Allah sebutkan fi bahril lujji. Maksud di lautan dalam. Kalau sekadar bahar tu mungkin Selat Melaka berpanggil laut. Tapi bila Bahar Luji, lautan Hindi, lautan Pasifik, lautan Atlantik, hatta laut Cina Selatan yang laut lepas, ini dikira laut dalam. Okay. So syarat yang pertama, berada di lautan dalam. Perhatikan tentang ayat berikutnya. Di dalam lautan yang gelap ini, yaghshahu maujun min fawqihi maujun. Yaghshahu maujun min fawqihi maujun. Di atas lapisan yang gelap gelita, yaghshahu maujun, di atas yang gelap gelita ni ada lapisan ombak. Min fawqihi maujun, di atas lapisan ombak ada satu lagi lapisan ombak. Min fawqihi sihabun, dan di atas lapisan ombak ada kepulan awan. Perhatikan kat sini ayatnya, ya, yang Allah sebutkan kat sini. Okey. Zulumatun, sekali lagi Allah gunakan plurals. Allah tak sebutkan singular kat sini. Maksudnya kegelapan. Sebelum ni kita lihat ayat ni dulu. Yaghshahu maujun, di atas kegelapan ni ada ombak. Min fawqi maujun, di atas ombak ada lagi lapisan ombak. Min fawqi sihabun, dan di atas ombak ada lagi lapisan, ada kepulan awan. Subhanallah. Lapisan ombak yang atas semua orang tahu, semua orang boleh nampak. Nabi Muhammad pun boleh nampak. Kita orang awam kita boleh nampak. Tetapi bagaimana Nabi Muhammad boleh describe adanya lapisan ombak yang kedua. Ombak yang ni, dua-dua ombak ni ada persamaan dan ada perbezaan. Persamaannya, kedua-dua lapisan ombak ni dia membadai objek yang ada di situ. Sebab itulah apa yang disebutkan oleh mereka yang terlibat dalam cari gali minyak ni, apabila mereka hantar robot untuk ambil gambar, untuk cek kawasan minyak, telaga minyak, kawasan ni agak sukar kerana robot yang dihantar tu dia sukar untuk stable. Kerana ombak yang ada kat sini turut membadai objek yang ada, menyebabkan dia tak stable. Seperti mana ombak di permukaan air. So ini persamaan dia. Perbezaannya ialah kawasan ni, ombak di sini lebih besar berbanding dengan ombak di permukaan air. Itu perbezaan pertama. Perbezaan yang kedua, ombak di permukaan air boleh dilihat oleh mata. Tetapi ombak dalam laut tidak boleh dilihat oleh mata, cuma keadaan pergerakan air dapat dirasakan. Contoh, tuan-tuan, kita pasang kipas, dirasa ada angin bergerak, cuma kita tak nampak angin tu. Tapi natijah adanya angin kita boleh rasakan. Demikian juga natijah ada ombak di sini tak dapat dilihat. Natijah ada ombak dapat dilihat oleh mata, tapi ombak itu secara fizikalnya tak nampak. Seperti mana yang ditemui oleh Jacques Cousteau, dalam laut ada lapisan antara air tawar dan air masin. Nampak jelas, nampak, dia boleh dirasakan ni air tawar, ni air masin. Tetapi perbezaan garisan tu kita tak nampak di dalam laut. Berbeza dengan pertemuan di antara air laut Mediterranean dan laut Atlantik, oleh kerana water density dia berbeza, ataupun ketumpatan air, ketumpatan garam berbeza, kita nampak warna tu ada jelas perbezaan. Tapi air laut dan air tawar, di dalam laut ada air tawar, arisan air sungai yang Allah SWT jelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 53. Ya, Allah jelaskan, Allah biarkan dua lautan bertemu. Hadza 'adbun furat wa hadza milhun ujaj.
Satu ni tawar, yang ini masin. Maksudnya dalam laut ada air tawar dan air masin. Subhanallah. Ini ditemui oleh Jacques Cousteau di bahagian dekat dengan Mexico. Ada lapisan air sungai di dalam laut. Cuma lapisan itu garis pemisah tak nampak. Yang ada ialah ni kawasan ni masin, kawasan ni tawar. Gambaran yang hampir sama di sini, ombak di sini boleh dirasakan, tetapi kewujudan ombak itu tak dapat dilihat oleh mata. Okey. Kemudian kita lihat ayat yang berikutnya. Zulumatun, sekali lagi perhatikan, Allah gunakan perkataan plural kat sini. Zulumatun ba'duha fawqa ba'd. Kegelapan-kegelapan yang di atasnya ada tingkat-tingkat kegelapan yang berbeza. Subhanallah. Bagaimana Nabi Muhammad boleh describe detail begini, tuan-tuan? Kegelapan, di atasnya ada kegelapan-kegelapan yang berbeza-beza berdasarkan pada kedalaman. Berdasarkan pada kedalaman laut tadi, maka kegelapannya berbeza-beza kerana kadar cahaya yang semakin lama semakin hilang mengikut kedalaman laut. Perkara ini baru ditemui oleh Badan Samudra Amerika Syarikat pada tahun 2000. Sedangkan Nabi Muhammad SAW telah pun menjelaskan dalam Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW telah pun menjelaskan 1400 tahun yang lalu. Nak azan Okey, kita berhenti azan sekejap. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
أكبر لا إله إلا الله. Baik. Al-Quran menekankan dalam ayat ini zulumatun ba'duha fawqa ba'd. Kegelapan di atasnya ada lapisan kegelapan-kegelapan yang berbeza-beza. Dan dibuktikan secara saintifik bahawa mengikut kadar kedalaman yang tertentu ada cahaya yang berbeza-beza akan hilang sedikit demi sedikit. Ini berarti dengan kedalaman tertentu makin dalam, makin gelap sampai satu peringkat yang tertentu 1000 meter ke bawah tak ada lagi cahaya yang keadaan ini gelap gelita. Perhatikan ayat seterusnya. Idza akhraja yadahu lam yakad yarah. Andai kata dia keluarkan tangan macam ni dia tak nampak. Nak gambarkan even keluarkan tangan ni distance yang dekat tak nampak. Kerana apa? Kerana tak ada cahaya. Sekarang ni kalau saya letak macam ni nampak sebab kita ada cahaya. Tapi dalam keadaan yang gelap gelita tu, gelap yang pekat gelap gelita, tak ada cahaya langsung. Even though distance yang dekat macam ni pun tak nampak tangan. Kerana langsung tak ada cahaya. Kemudian poin yang berikutnya Allah tekankan wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Barang siapa yang Allah tidak beri cahaya kepada mereka, nascaya mereka tidak akan dapat memiliki cahaya, terus berada dalam kegelapan. Tuan-tuan sekalian, Allah bukan nak cerita tentang alam samudera semata-mata. Allah bukan nak tunjukkan ini fakta saintifik yang ada, tetapi Allah nak menyampaikan hidayah pada kita. Inilah gambaran, wahai manusia, sedarilah bahawa di dalam kehidupan kita di muka bumi ini bagaikan kita berada di dalam kegelapan jahiliah. Semua manusia yang ada di muka bumi ini berada dalam kegelapan jahiliah, melainkan mereka yang Allah beri cahaya iman untuk mendapat hidayah, maka mereka mendapat cahaya hidayah yang terang benderang. Kalau tidak, mereka akan selamanya berada di dalam kegelapan jahiliah. Lantaran itulah Allah SWT bagi tahu, wa man lam yaj'alillahu lahu nuran. Barang siapa yang di muka bumi ini Allah tak berikan cahaya keimanan untuk melihat jalan yang benar, fama lahu min nur. Mereka tidak akan mendapat cahaya yang dapat menyuluh kehidupan mereka untuk mendapat redha Allah SWT. Allah nak ceritakan tentang cahaya keimanan. Allah nak ceritakan tentang cahaya hidayah. Bukan sekadar Allah nak ceritakan fenomena di dalam laut. Namun dalam cara Allah SWT nak menyampaikan maklumat hidayah pada manusia ini melalui cabang ilmu yang berbeza-beza. Antaranya dalam bidang alam samudera ini. Apabila Allah menceritakan fenomena kegelapan yang bertingkat-tingkat, lapisan kegelapan yang berbeza-beza, sehinggalah sampai kedalaman tertentu, kawasan yang gelap gelita, makhluk yang tinggal di situ hanyalah mereka yang mendapat cahaya pada Allah SWT. Gambaran bagaimana manusia yang berada di muka bumi ini mendambakan, mengharapkan, memerlukan cahaya petunjuk daripada Allah SWT agar hidup dalam keadaan terang benderang dengan cahaya iman, bukan terus berada di dalam kegelapan jahiliah sampai bila-bila seperti mana gelap gelitanya di lautan dalam. Subhanallah. Tuan-tuan sekalian, cuba bayangkan bagaimana Nabi Muhammad SAW mampu menceritakan lapisan-lapisan kegelapan, lapisan ombak, lapisan gelap gelita. Di atas ombak ada ombak yang lain. Cukup precise, cukup detail. Bahkan disebutkan lapisan ombak yang berbeza-beza. Sedangkan kita tahu Nabi Muhammad tidak pernah menyelam di dalam laut. Sedangkan kita tahu
Di zaman itu belum ada lagi kelengkapan untuk menyelam, mengetahui apa yang berada di lautan dalam. Bukankah ini bukti yang jelas bahawa Al-Quran datangnya daripada Allah SWT. Kalau Quran ni tulisan Nabi Muhammad SAW, it is impossible that our Prophet Muhammad SAW could describe all these things in detail. Sedangkan di waktu itu, maklumat tahap ilmu tidak mencapai seperti mana yang ada sekarang. Inilah yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Alfred Kroner, di mana beliau menyatakan all the scientific facts mentioned in the Holy Quran, it is impossible came from Prophet Muhammad. Segala fakta-fakta saintifik yang ada dalam Al-Quran ini mustahil. Semuanya datang sendiri pada Nabi Muhammad SAW. It must be came from the one who created this universe. Ia pastinya datang daripada yang menciptakan alam ini, iaitu Allah SWT. Cuma malangnya tidak ada bukti jelas Profesor Alfred Kroner telah pun memeluk agama Islam, walaupun ada desas-desus dia